Yang berhormat, dalam pada itu Peraturan Mesyuarat 3610C menyatakan bahawa adalah salah pada peraturan menggunakan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Oleh itu saya menyeru ahli yang berhormat menghentikan isu dan penyataan kafir Zionis Yahudi apatah sekarang ini dalam suasana yang tidak kondusif langsung, dan lain-lain perkataan yang sama maksudnya antara ahli-ahli yang berhormat yang mengeruhkan suasana dan menyentuh sensitiviti keharmonian. Yang berhormat hendaklah menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengenengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ahli yang berhormat hendaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama dan tidak menggunakan dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Tugas yang dipertua dan timbalan-timbalan saya pula adalah mengawal selia mesyuarat dan memastikan kelancaran mesyuarat dengan peraturan-peraturan oleh ahli yang berhormat seperti yang jelas termaktub dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Pada hari ini saya mengajak ahli yang berhormat untuk membuka lembaran baru. Padamkanlah isu panas tersebut yang berlaku pada minggu lalu. Biarlah perbahasan ahli yang berhormat adalah berlandaskan isu-isu demi membela nasib rakyat di luar di sana. Saya tegaskan bahawa saya tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya isu dan perkataan yang saya maksudkan tadi dibangkitkan lagi. Saya faham maksud. Tapi tadi saya dengar perkataan Zionis, tak boleh guna Zionis ke dalam Dewan? Jangan merujuk seorang itu sebagai Zionis. Okey. Jangan merujuk seorang itu sebagai Zionis. Terima kasih. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini cukup sensitif. Terima kasih yang berhormat. Tapi boleh gunalah Zionis Israel. Untuk nak kutuk itu cerita lain, tetapi jangan associate anybody dengan Zionism. Terima kasih. Silakan. Penjelasan Tan Sri Speaker. Kota Melaka. Saya. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Last sebab saya nak teruskan ya. Ya, Tan Sri Speaker, terima kasih atas nasihat yang diberikan oleh Tan Sri Speaker. Tapi apa yang berlaku pada 18 hari bulan yang lepas, Arau telah mengatakan saya ini adalah Yahudi. Saya merujuk kepada handset muka surat 54 pada hari 18 hari bulan. Arau kata ini Yahudi punya ni. Baik. Dia kata saya Yahudi dan dia tidak tarik balik. Lepas itu pendang pula. Saya lihat kepada handset, dia kata saya ini ialah Zionis. Baik, yang berhormat. Kali pertama dia sebut, lepas tu dia tarik balik, lepas tu dia sebut lagi. Saya merujuk kepada handset pada hari itu, dia sebut 4 kali kata saya ialah Zionis. Dan apakah yang berhormat, oleh kerana pemasyuran saya ini efektif today. Ya. Jadi apa yang terjadi pada minggu lepas, sila berhormat kemukakan bukti dan masukkan usul supaya saya perhatikan apa yang saya boleh buat tindakan kemudian. As far as aku ni hari ini ialah kita bermula hari ini, saya minta lah sebab di luar di sana ramai yang mati dan amat sensitif apa yang berlaku di Timur Tengah sana. Jadi kalau kita sebut benda-benda itu tak cantik lah. Jadi saya harap sangat mulai hari ini jangan sebut lagi apa yang berlaku sebelum hari ini, masukkan usul supaya kita mengikut peraturan seadanya lah. Saya nak tegaskan di sini bahawa saya bukan Zionis, saya bukan penyokong Yahudi. Sebab apabila pendang kata begitu, saya rasa keselamatan saya tergugat. Baik. Ya. Untuk maklumat Tan Sri, minggu lepas apabila pegawai daripada Jabatan Negara Amerika Syarikat datang ke Dewan ini, saya ada mesyuarat dengan mereka dalam jawatan kuasa khas hak asasi. Dan saya tanya soalan kepada mereka, kenapa USA, pendirian Amerika Syarikat dalam isu di Gaza tersebut. Lepas itu dia kata saya sudah tanya satu soalan yang menyakitkan hati dia. Sebab saya mempertahankan mereka yang dianiaya di Gaza. Baik. Jadi tak patut pendang dia tuduh saya sedemikian. Baik, terima kasih. Tan Sri. Terima kasih, saya faham. Tan Sri. Silakan Maran dulu. Saya Tan Sri, terima kasih banyak. Saya appreciate hargai pemikiran Tan Sri pada pagi ini. Dia masalahnya Tan Sri sekarang kadang saya mengatakan kepada CA benda-benda yang tak baik. Sebenarnya CA pun perangai sama. Saya tengok macam Kota Melaka. Sorry lah, boh.
Ya. Maran. Kalau kita bagi ni macam mana? Saya akan ada 300 okey, tak apa, 300 soalan masing-masing. Sebab Kadang-kadang itu tak malam apa. hari ini, Okey, Maran, okey. melalui sekarang saat ini pukul 10.13. Saat ini cukup. Okey. Terima kasih. Cukup. Enough Terima is kasih, enough. Tan Sri. Okey. Okey, terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Tadi Tan Sri ada sebut tentang istilah KP. Saya setuju kalau perkataan KP tidak ditujukan kepada orang Islam, tuduh KP. Tapi kalau istilah itu digunakan untuk memang orang bukan Islam, itu sememangnya istilah yang dikhususkan oleh Allah ke atas orang bukan Islam, namanya KP. Tapi kalau ditujukan pada orang Islam, kita pun tak setuju. Yang berhormat, Yang berhormat seorang yang ada agama. Saya hormat Yang berhormat. Tapi kalau Yang berhormat ungkapkan kepada kawan-kawan kita yang dia merasa sedih diri dia. Soal agama soal lain. Sebut orang-orang bukan Islam contohnya. Jadi lebih nyaman, lebih enak didengar daripada kita sebut kafir. Saya faham. Yang berhormat seorang beragama, saya faham. Tapi kalau saya kenal lagi tu, dia berkawan baik dengan kita, tiba-tiba perkataan itu bagi mereka sensitif. Kita faham maksud kafir itu faham. Tapi tak semua orang merasakan selesa dengan perkataan itu. Jadi saya mohon, saya rayu sangat YB, jangan gunakan kata-kata yang boleh membuatkan mereka rasa sensitif. Itu saja. Boleh Dia tak timbul isu sensitif. Kalau kita nak debate sampai petang pun tak habis. Saya minta janganlah. Tan Sri, sedikit menjawab Parik Bunta. Dr. Yusof Al-Qardawi pernah menyebut bahawa perkataan kafir tidak wajar lagi digunakan. Sebaliknya, perkataan yang paling sesuai adalah muwatinun atau rakan senegara. Jadi itu lebih harmoni. Apa pun jua Sungai Petani, terima kasih. Saya minta lah Wabi, saya minta. Saya tahu Wabi lebih hebat daripada saya. Tak, saya minta cuma betul. Kita keluarkan istilah tersebut bukan bermakna kita nak menghina. Tapi kalau misalnya dalam ayat Quran, jelas disebut kita baca ayat Quran yang berkaitan dengan sifat orang kafir dan sebagainya, yang terpaksa kita baca ayat tersebut. Adakah itu termasuk dilarang? Innallazina amanu wallazina kafaru contohnya. Takkanlah itu pun tak boleh. Tengoklah penggunaan ayat. Saya tidak menyebut tidak boleh. Jangan asosiatkan. Jangan bergantung kepada penggunaan ayat. Kalau ayat itu memang ditafsirkan begitu, kita nak kata Yang apa berhormat, lagi? kalau saya nak buka medan ini, akan ada 70 orang akan bagi pandangan berbeza. Kalau nak buka medan ini. Jadi Betul, cukuplah. saya faham. Tapi Yang tengok berhormat, keadaan lah. Terima kasih, Yang berhormat. Tengok keadaan. Baik. Kalau memang ayat itu diterjemahkan begitu, Yang berhormat, cukup lah. tidak bermaksud untuk nak menghina. Dah Memang cukup. itu yang digunakan. Cukup Yang berhormat. Tidak bermaksud untuk menghina, tapi memang itu Yang berhormat, istilahnya. apa lagi yang nak buktikan? Saya akan cukup lah. Terima kasih, Tuan Peter.